Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita berjumpa di Garasi TV bagi siaran hari ini 3 hari bulan Februari. Saya mengucapkan selamat malam pada semua yang ada dan mengucapkan terima kasih bagi kira-kira 750 orang yang bersama tadi dalam sesi kita bercakap mengenai apa itu rampasan kuasa di Myanmar, sejarah Myanmar, apakah faktor-faktor dan juga konspirasi utama yang membawa kepada rampasan kuasa dan akhirnya melumpuhkan demokrasi sama sekali di Myanmar, di mana tentera mengambil alih dan perlembagaan demokrasi digantung dan tentera melaksanakan pemerintahan tentera di Myanmar sama seperti daripada tahun 1962 hingga tahun 2011. Terima kasih pada 10,000 orang yang menonton secara keseluruhan video tersebut. Sesi yang panjang tadi, lebih 55 minit. Kita berbincang mengenai apa yang sebenarnya berlaku di sebalik krisis Myanmar. Bagaimana China dan Amerika antara faktor yang menyumbang kepada rampasan kuasa. Bagaimana kita akan melihat masa depan Myanmar dalam ASEAN, kerana memang adalah negara anggota ASEAN, dan apakah tindak balas ASEAN apabila Myanmar tidak lagi mendukung hak asasi tetapi sebaliknya melaksanakan undang-undang tentera yang sepenuhnya. Dah kita bincang penuh panjang pun, saya tak akan bawa panjang malam ni. Kalau malam ni untuk yang menarik, saudara dah nampak tema yang malam ni adalah tema tentera. Selain kita akan turunkan 40 set baju Harley Davidson bersaiz anak tiri semuanya. Jadi untuk anak tiri malam ni, saudara bersedia sebab inilah malam yang kami baru dapat saja barang daripada Bangkok. Yang kami order pun memang khusus untuk anak tiri. Dan barang-barangnya adalah yang terbaik, iaitu Harley Davidson bersaiz 22 dan ke atas. Jadi kepada anak-anak kandung, jangan kelang kabut kerana pesta Harley Davidson hanyalah untuk anak-anak tiri. Saya akan jual dengan harga yang murah. Saudara dah tahu dah $250, saudara takkan dapat barang ni, tuan. Saya cakap terus terang, kata barang ni jual lepas modal ya. Ini betul-betul cakap terus terang pada tuan-tuan, kerana kami ingin meraihkan anak tiri. Jadi kami order package ni dan harganya taklah begitu seperti yang kami jangkakan, tapi kami kena bawa juga sebab tak pernah kami buat pesta untuk anak tiri. Kami cuba mendapatkan seluar, tak dapat. Kami cuba dapatkan cargo pant, tak dapat saya anak tiri. Yang ada saya anak tiri adalah Harley Davidson. So kami usahakan dulu malam ni Harley Davidson, dan kami akan cuba dapatkan seluar saya anak tiri lepas ni, insya-Allah. Sebab memang suka di mana-mana bila kita mencuba nak mendapatkan barang anak tiri ni bukan saja di garasi, tuan-tuan, di seluruh dunia. Krisis anak tiri ni wujud dalam industri pakaian terpakai ni. Saya pun tak faham kenapa nak memohon saiz 40 hingga saiz 52 dengan majoriti saiz 44 hingga 48. Tak ada orang boleh bekalkan. Daripada Kuala Lumpur sampai ke Batam, sampai ke Bandung dan juga sampai Jakarta kami minta. Dan last kali menggunakan kontak kami di Bangkok, yang dia boleh bekalkan dan tolong carikan katanya hanyalah t-shirt Harley Davidson. Jadi kami rasa berbaloi kerana ini adalah t-shirt collector's item dan kebanyakanlah made in USA. Dan kami akan jual dengan harga yang murah, tuan-tuan. Dan tuan-tuan akan dapatkan bekalan harga yang murah bagi barang anak tiri. Bagi mereka yang ingin bermain barang tentera, malam ni kami turunkan barang A untuk pemain asker-askeran ni. Asker-askeran ni, pistol-pistolan tu. Kerana saya tak turunkan semua malam ni. Malam ni saya turunkan item A yang terbaik saja untuk saudara main, kerana kami tak sempat nak hantar dobi semua. Antara item yang saudara dapat malam ni, kebanyakan saya bagi tahu pada saudara adalah Army issue. Kalau dia keluar di bawah jenama Repro tactical pun dikeluarkan oleh jenama besar. Saudara akan dapat lihat jenama Avirec, jenama Alpha Industries. Selain yang majoriti jenama yang proper, ini semua jenama-jenama tactical yang popular yang saudara akan dapat. Dan yang paling menariknya adalah siapa-siapa yang mencari parka, apa dipanggil? Parka. Paling banyak, jaket paling banyak dan seluar malam ni. Kami turunkan yang A dulu malam ni, kerana itu yang saya collect cepat dengan tim, dan kami kumpul dan kami hantar dobi. Jadi malam ni sila rebut, kerana malam-malam besok kita akan turun sikit lagi, tetapi saya fikir adalah item biasa-biasaan. Yang item yang rare-rarean ni, yang ini yang saudara nampak ni tak banyak. Saya akan gunakan konsep malam ni fly and lock. Sebab tiada combo yang diturunkan di bawah pakaian tentera, kerana item yang diturun kali ini adalah majoritinya adalah army issue.
Habis saja tu barulah saya akan naikkan sedikit seluar. Banyak seluar malam ni. Seluar petang tadi pun banyak yang saya belanjakan untuk anda. Jadi meriah malam ni. Saya rasa terutama kita dah lama nak bermain askar-askaran, kemo-kemoan ni, army-armian ni. Jadi malam ni baru dapat. Dan saya pun lupa diri tuan-tuan. Inilah satu yang terbaik ditemukan dalam guni jumpsuit ni tuan-tuan. Lama dah cari. Dapat jumpsuit ni dan ini adalah Army Issue USA. Tak dijual tuan-tuan. Kerana nak pakai raya ni, nak simpan sampai pakai raya ni, nak berterawih dengan baju ni tuan-tuan. Sebab rasa lebih selamat dengan perisai PPE nanti. Bila angka nampak dah menarik, saya akan update yang biasa. Saya rasa saudara pun dah tahu ini hari benda yang biasa, iaitu angka jangkitan COVID-19 kekal pada paras 4,284 dan kita bersyukur pada Allah juga kerana angka pulih juga sentiasa berada dalam paras 80% daripada angka jangkitan baru, iaitu kita menerima angka pulih 3,804. Menjadi total angka yang pulih adalah 177,794, manakala total angka jangkitan lah 226,912 orang. Secara puratanya Malaysia menerima 77% angka pulih. Jauh lebih tinggi daripada angka pulih global yang sekitar 75%. Tetapi kejutan untuk tuan-tuan, angka pulih di Indonesia, walaupun Indonesia menerima 1,033,000 jangkitan, angka pulih adalah 910,000. Berarti Indonesia mencatatkan angka pulih yang tertinggi di dunia dengan kadar 88% pulih, walaupun angka kematiannya jauh lebih tinggi, iaitu 30,300 lebih. Jadi Indonesia telah menghantar isyarat kepada dunia bahawa potensi mendapatkan pemulihan pada kadar melebihi hampir 90% adalah tidak mustahil. Dan saya fikir bahawa Indonesia kali ini akan menjadi tumpuan dunia, bukan lagi kerana dia telah menjadi negara yang mencapai jangkitan tertinggi, antara jangkitan tertinggi berada di tangga 19 dunia tuan-tuan. Tetapi Indonesia berada di tangga yang pertama dari segi pemulihan berdasarkan kadar jangkitan yang rentas negaranya sangat besar, iaitu 1,033,000 kes, tetapi angka pulih adalah 910,000 kes. Kita harap kita dapat mengikut keadaan di Indonesia yang mencapai 89% ke 90%. Kita masih berada di paras 76 ke 77% angka pulih. Manakala jangkitan harian, Indonesia masih lagi mencatatkan 2 digit jangkitan harian, iaitu 10,000 ke 16,000 secara harian. Itu saya update. Saya rasa saudara pun dah pening untuk mendengar terlampau banyak angka. Kerana setiap kali saya preview balik tu, ramai orang masih lagi menjadi meroyan, mengatakan COVID ini masih lagi drama, masih apa je. Saya tahu dah itu tanda mental dah koyak tu. Mental saudara dalam menerima hakikat COVID-19 dah koyak. Jadi ramai yang cakap ini drama, ini angka backlog tahun bila. Itu bererti dari segi stamina, mental, fokus dan juga kebolehan menganalisis maklumat dan juga menerima maklumat secara positif telah koyak. Semua orang ramai yang telah menjadi prejudis dan akhirnya tidak dinamik dan tidak rasional lagi. Saya baca komen-komen tu. Tak apalah. Saudara ambil masa berehat, bertenang dan belajar untuk kekal, konsisten. Walaupun baru setahun diuji. Saya pergi kepada kes COVID-19 ni. Yang paling menarik adalah di Kuala Berang, PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketat di Kuala Berang. Agak mengejutkan juga saudara, kerana Kuala Berang adalah destinasi pedalaman yang kita rasa bukan bandar besar, tapi telah menghasilkan kluster yang menakutkan, itu kluster sporadik. Begitu juga dengan di Perak juga ada kluster sporadik hari ini. Jadi banyak kluster sporadik dia dikenal pasti, walaupun masih lagi kluster tapak binaan menyumbang lebih 60% kepada total jumlah 4,280 lebih kes hari ini. Bagi mereka yang bekerja, berhati-hati kerana kluster tempat kerja 12 lagi kluster baru. Semalam 17, ini hari 12 kluster baru berkaitan dengan tempat kerja. Berarti apabila saudara pergi bekerja, berhati-hati walaupun saudara bukan pekerja kilang, kerana kluster tempat kerja merujuk kepada tempat kerja yang bukan daripada 5 khidmat yang bukan daripada 3 khidmat kritikal, iaitu pembinaan, penghilangan dan juga pembuatan. Berarti ini adalah tempat kerja yang biasa tuan-tuan. Jadi berhati-hati kerana angka kluster tu terus meningkat hari ke hari. Ramai orang mula bercakap hari ini mengenai satu, saya ambil kes kepada saudara adalah mengenai kes di Singapura. Jangan salah faham, kerana ramai orang membaca separuh saja tu. Singapura telah menjalankan lebih 130,000 suntikan, 155,000 sebenarnya.
Terdapat kes yang, kalau saudara tak baca habis parah tu, dia menyebut 4 kes allergic critical. Jadi orang tinggalkan. Lepas tu dia akan terus katakan bahawa ada 4 suntikan yang dilakukan di Singapura. Daripada 155,000 tu 4 adalah kritikal. Kritikal yang dimaksudkan saudara, satu kes pesakit terpaksa berada di hospital selama sejam kerana terdapat bengkak dan ruam di kawasan jangkitan. Setelah diberi ubat, pesakit pulih dan balik. 3 kes lagi ditahan 2 hari di hospital kerana berlaku bengkak dan ruam dan radang di kawasan suntikan dan kemudiannya balik. Berarti kritikal dalam kes suntikan Pfizer BioNTech di Singapura bukanlah kritikal yang boleh berada di ICU. Dia hanyalah kritikal di mana berlaku sedikit refleks. Tetapi dalam perubatan bagi suntikan vaksin dia disebut kritikal. Itu saudara harus ambil maklum mengenai kes ni. Kedua, terdapat kes mengenai angka COVID-19 yang telah pun disuntik tapi masih dijangkiti. Ini saya petik balik pada interview yang disiarkan oleh Awani dengan seorang profesor perubatan yang terkenal. Saudara boleh pergi je ke Awani dan view balik 6 minit je interview tu. Saya ringkaskan kepada saudara. Bahawa memang akan ada orang yang akan dijangkiti walaupun setelah disuntik vaksin penuh 2 kali. Sebab itulah vaksin yang terbaik yang setakat ini mendahului vaksin dunia adalah Pfizer BioNTech. Pencapaiannya hanyalah 94.5 daripada 44,000 ujian yang dijalankan dulu. Dia telah mengisytiharkan keberkesanan vaksin adalah 94.5. Berarti setiap 100 orang yang disuntik, 5 orang tidak akan berkesan. Ini sah. 5 orang tidak akan berkesan. Vaksin yang kedua paling popular sekarang yang mula banyak digunakan oleh orang adalah vaksin AstraZeneca dan Oxford University. Keberkesanannya adalah 72%. Berarti setiap 100 orang akan ada 28 orang akan terus dijangkiti. Kerana vaksin ini keberkesanannya hanya 72%. Ambil faham ya tuan-tuan? Jangan kata vaksin itu tidak berkesan semuanya. Data peratusan pemulihan itu menunjukkan bagaimana kita nak mengukur keberkesanan vaksin itu. Manakala vaksin yang paling rendah keboleh upayaan pulihnya adalah vaksin yang dikeluarkan oleh Sinovac, iaitu hanya 52%. Berarti apabila 100 orang disuntik, ada potensi 48 orang akan dijangkiti oleh COVID-19. Menurut pakar yang diinterview oleh Awani, perkara ini adalah common kerana vaksin bukanlah rawatan tetapi vaksin adalah pencegahan. Vaksin bukan ubat, vaksin adalah pencegahan. Dia merumuskan ada 3 perkara yang boleh menjadi kemungkinan. Pertama, apabila vaksin disuntik, dia memerlukan masa 14 ke 21 hari untuk aktif dalam tubuh. Ketika dia disuntik kali pertama, tahap aktifnya sangat rendah. Sekiranya dalam 21 hari pertama ketika disuntik dan dia belum menerima suntikan kedua, potensi adalah normal untuk dijangkiti. Kerana 21 hari vaksin yang berada dalam badannya baru 1 suntikan, iaitu mewakili 50% kekuatan. Setelah disuntik vaksin yang kedua, barulah peratusan itu akan meningkat. Jadi sekiranya ada yang telah disuntik dan dijangkiti, apakah ini menjelaskan bahawa adalah potensi yang tinggi ketika dia dijangkiti tersebut vaksin belum lagi mencipta sistem imunasi dalam badan. Okey, yang kedua, kalau mengikut kata pakar ini tentang keboleh jadian jangkitan, rupa-rupanya yang disuntik dalam tubuh manusia adalah vaksin SAR yang dipanggil sebagai silent vaccine. Rupanya vaksin ni ada 2 jenis. Satu dia masuk dalam tubuh, dia aktif dan mencetuskan penyakit. Satu dia duduk diam dalam tubuh. Itu dipanggil sebagai silent virus. Silent virus apabila masuk ke dalam tubuh tuan-tuan, dia akan memberi isyarat kepada tubuh bahawa ada musuh datang dan walaupun musuh tersebut tidak bertindak, sistem imun akan menghantar isyarat kepada otak untuk menghasilkan sistem imuniti tubuh. Begitulah yang kita suntik vaksin ni semuanya adalah virus yang masuk ke dalam tubuh tetapi tidak akan bertindak. Tetapi kepentingannya dia menjadi ejen untuk menghantar isyarat kepada tubuh supaya menyediakan sistem imuniti lebih awal. Apabila tubuh telah menyediakan sistem imuniti lebih awal selepas 21 hari tuan-tuan, sekiranya saudara dijangkiti oleh betul-betul kuman COVID-19 yang aktif, sistem imun telah pun berada dalam badan. Sekiranya tak disuntik oleh vaksin, sistem imun akan mengambil masa 14 ke 21 hari untuk bertindak dan biasanya sebelum sistem imun dapat bertindak pantas, kita telah pun mengalami jangkitan kritikal. Itu beza dia vaksin. Untuk saudara faham, vaksin bukanlah antibiotik, vaksin adalah pencegahan. Ini saya share dengan saudara untuk memahami benda ni. Mengenai mRNA, istilah bagaimana kuman varian bertindak balas dan kemungkinan vaksin yang ada tidak berkesan. Sebenarnya katanya senang saja. Setiap kali vaksin berubah,
setiap kali kuman berubah, vaksin boleh di-upgrade, vaksin boleh dinaik taraf. Berarti sekiranya dalam tempoh vaksin berjalan, kuman bermutasi dan bermutasi, vaksin juga boleh di-upgraded mengikut mutasi kuman. Kerana dia menggunakan silent virus. Berarti tak timbul isu vaksin tidak akan berkesan, kerana seolah-olah vaksin yang direka hari ini tidak boleh dinaik taraf bagi menghadapi kuman yang akan dijangka terus bermutasi dari masa ke semasa dalam tempoh vaksin akan disuntik di Malaysia hingga tamat pada bulan Mac 2021. Ini saya cerita pula tentang mRNA, ini istilah yang sekarang diguna pakai mengenai apakah vaksin yang telah direka 6 bulan, 9 bulan sebelum virus baru muncul, apakah vaksin yang telah lebih awal dikeluarkan boleh dinaik taraf? Boleh. Jawapannya boleh, kerana dia hanya perlu menaik taraf silent virus untuk sama dengan active virus sekiranya COVID-19 active virus menyerang kita. Itu penjelasan saya untuk saudara faham mengenai perkembangan vaksin hari ini. Saya kata itu saja tentang mRNA, tentang apakah kita boleh dijangkiti sekiranya kita telah disuntik. Ya. Bagi mereka yang menggunakan jenama terbaik Pfizer, setiap 100 orang disuntik, ujian telah membuktikan 5 orang berpotensi untuk terdedah pada jangkitan. Kalau menggunakan AstraZeneca Oxford University, vaksin kedua terbaik di dunia, setiap 100 orang yang disuntik, 28 orang berpotensi untuk dijangkiti kerana kebersanan vaksin ini hanya 72%. Kalau menggunakan vaksin yang lebih rendah keupayaannya, iaitu Sinovac, keluaran daripada Sinopharm China, keberkesanannya hanya 52%. Tetapi mengikut indeks WHO, vaksin apabila mencapai 50% kadar keupayaan pencegahan, dia dibenarkan dalam pasaran dunia. Itu selesai bab vaksin. Saya nak pergi kepada foto-foto yang mengharukan lah. Saya semalam barangkali sebelum melihat Manchester berpesta, tuan-tuan, sedih lah sebentar. Manchester berpesta lagilah sedih. Saya melihat foto-foto yang akan Mahfuz share. Nombor 1 ni adalah seorang jururawat yang melahirkan anaknya yang ke-6. Kemudian dia meninggal ketika melahirkan anaknya dalam keadaan dijangkiti COVID-19. Status anak tak diberitahu. Kita berdoa moga anak tu bebas daripada COVID-19. Dan apabila dia dikebumikan, kita akan nampak foto bagaimana 5 anaknya tu hanya dapat melihat daripada pagar je, tuan-tuan. Waktu dia meninggal pun suaminya tidak dapat berada di sebelah. Waktu dia dikebumikan, suaminya hanya dapat berada berdekatan dengan liang kubur je. Begitulah ramai orang dengan kadar kematian di negara kita yang telah mencapai lebih 700 orang ni. Inilah yang dialami oleh 700 keluarga, tuan-tuan. Mereka hanya dapat melihat dari kejauhan saja kerana SOP pengebumian jenazah ataupun mayat mereka yang menjadi mangsa sangat ketat, di mana kalau dalam kes jururawat barisan depan ni, hanya suaminya saja yang berada itu pun tak boleh menatap wajah, tak boleh apa, sebab kain kafan tak boleh dibuka, dan keluarga hanya melihat daripada luar pagar tanah perkuburan. Itu antara gambar-gambar yang menyayat hati. Yang kedua, yang saya kata sedih itu adalah warga MAS yang membawa cucunya keluar untuk mendapatkan rawatan di kompaun. Saya rasa ini kes di Tenom tu, di kompaun RM1,000. Itu saya fikir, kata mungkin setelah berita ni disiarkan, pejabat kesihatan daerah akan membuat pertimbangan. Kerana saya ada mendengar kes 8 orang pelajar yang disaman oleh pihak polis di Ceras. Jadi oleh mereka adalah pelajar yang baru semester 2, dan ketika tu belum PKP ni, tuan-tuan, dia adalah PKPB. Jadi mereka pergi ke pejabat kesihatan ramai-ramai membawa dokumen dan membawa slip gaji ibu bapa mereka yang bergaji kecil. Saya ucap tahniah tu kepada pegawai kesihatan di Kelana Jaya kerana mempertimbangkan dan memberi nasihat. Mereka hanya dipanggil dan diberi ceramah saja secara SOP dan dinasihatkan kenapa mereka disaman, dan mereka diberi tarbiyah lah lebih kurang dalam 5 minit. Kemudian disaman hanya RM100 daripada kompaun 1,000 ini. Saya ucap terima kasih kepada timbang tara dan timbang rasa pegawai-pegawai kesihatan, kerana kuasa merayu kompaun hanya boleh dikeluarkan oleh mereka yang bertaraf pegawai kesihatan daerah saja. Ucap terima kasih kepada pejabat kesihatan Kelana Jaya kerana mempertimbangkan
8 pelajar anak PPR yang tinggal sekitar PPR dan tak masuk ke kuliah kerana belajar secara online. Jadi mereka bertemu dan mengadakan perbincangan sebelum peperiksaan. Tetapi ketika sedang duduk di medan selera tu, datang operasi dengan mengatakan penjarakan kerusi mereka tidak mengikut piawaian, jadi mereka disaman. Jadi mereka beramai-ramai menaiki Grab, 4 biji Grab pergi dan merayu. Dan terima kasih kepada pegawai kesihatan yang bertugas di Kelana Jaya, kerana selain saudara memberi tarbiyah, saudara menjelaskan dasar kerajaan, saudara menunjukkan ihsan seorang pegawai kanan yang bertugas dengan setelah saudara meneliti slip gaji. Dia menasihatkan pelajar-pelajar tersebut dengan mengatakan jangan ulang lagi bapa anda dalam keadaan kesusahan. Slip gaji ni pun slip gaji lama. Kemungkinan sekarang ayah dah tak dapat gaji banyak ni. Kalau nak mengadakan perbincangan, dia kata kenapa perlu fizikal, anda semua budak-budak muda yang berteknologi tinggi, adakan saja ulang kaji secara Zoom, secara online, tak perlu lagi berjumpa di kedai makan. Jadi dia bagi kompaun 100. Sangat menggembirakan 8 pelajar yang tinggal di sekitar Flat Sri Labuan ni, tuan-tuan, yang tinggal di sekitar Flat Sri Sabah, Flat Sri Melaka, Flat Sri Johor ni, anak-anak orang susah ni. Dan budak-budak ni balik dengan rasa gembira dan memulangkan baki wang kepada keluarga masing-masing, kerana tak menjangka mereka diberi diskaun yang begitu tinggi. Tetapi RM900 lagi dibayar dengan mendengar tarbiyah dan mendengar usrah daripada pegawai kesihatan di Kelana Jaya mengenai pentingnya mereka memelihara kesihatan dan tidak menyusahkan ayah dan keluarga ketika ekonomi berada dalam keadaan susah. Dan dia menasihatkan sekarang, digitalkan saja perbualan harian. Kalau boleh main Mobile Legend, PUBG itu digital, tuan-tuan. Apalah salahnya mengadakan ulang kaji pelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom atau apa saja aplikasi yang mudah sekarang. Jadi saya harap ditenung nasib nenek ni juga diberi perhatian, kerana dia walaupun dia disaman oleh pihak polis, tapi akan menentukan pengurangan kompaun adalah pegawai kesihatan. Saya harap pegawai kesihatan yang sama juga akan memberi kompaun yang minimum, kerana mustahil dia boleh batalkan kompaun, tetapi dia boleh menggunakan budi bicara timbang tara untuk merendahkan kompaun. Walaupun 100 untuk seorang wanita tua di Tenom besar tu, itu adalah 10 hari makan untuk orang kampung di pedalaman Sabah tu. Jadi saya harap kata berita yang tersiar ini akan memberi sedikit ihsan kepada pegawai kesihatan, bahawa tidak semua orang berada dalam keadaan ketika dia disaman dia berada dalam keadaan cuai. Kebanyakannya berada dalam keadaan tidak memiliki pilihan yang lain. Saya setuju, tuan-tuan, samalah maksimum bagi mereka yang berkaraoke, samalah maksimum bagi mereka yang yang dangdut buka, yang kelab karaoke buka, disco buka, rumah urut buka, pusat-pusat masaj tu buka, tuan-tuan. Saman dia maksimum, kerana mereka ni memang patut sama maksimum. Tapi bagi kes saya katakan tadi, dalam kes wanita tua ni, saudara, saya tak fikir dia terdedah kepada media dan faham sangat tu apa itu PKP dalam erti kata PKP-nya. Dan dia mungkin lebih terdedah kepada tanggungjawab bagaimana seorang nenek perlu mendapatkan makanan pada cucu dia. Jadi adalah tak munasabah nak didenda dia 1,000. Itulah saya kata, kalau boleh, walaupun NGO kutip duit tu, saya kata kalau pegawai kesihatan di Kelana Jaya boleh menggunakan budi bicara, saya fikir budi bicara lebih penting. Duit NGO tu boleh digunakan untuk ibu tua tu. Sebab saya fikir macam ni, tuan-tuan, saman ni bukan pendapatan negara. Datuk Tengku Zafrul takkan boleh menampung ekonomi negara dengan duit saman tu. Tapi kalau kena kes-kes yang kita rasa nilai kemanusiaan tu perlu ditingkatkan, kita bermanusia lah, tuan-tuan. Tapi kalau perlu tindakan undang-undang maksimum dikenakan, bantai adalah orang yang berkaraoke, yang disco, yang buat parti liar. Ini mereka ni layak disaman, tuan-tuan. Tapi bagi saya katakan banyak kes yang saya dah baca, kadang-kadang kita tak menyalahkan pihak berkuasa, tapi dia panggil apa yang dipanggil sebagai accidentally, ia berlaku. Pastikan timbang tara diberikan supaya jasa baik dan juga pengorbanan pihak polis akhirnya tidak menjadi tawar hati di mata orang ramai apabila 1-2 kes begini dilaporkan, tuan-tuan. Kita akan mungkin menganggap kita ada prasangka yang tidak sihat kepada pihak berkuasa, walaupun kita tahu, tuan-tuan, 120,000 anggota polis bertungkus lumus, berpuluh-puluh ribu pegawai, beribu-ribu pegawai penguatkuasa kesihatan bertungkus lumus untuk mengawal COVID ni. Tapi dalam banyak kes timbang tara adalah penting. Kita ambil gambar yang ketiga tu adalah kemiskinan lantai reput tu. Macam mana bila berjalan je rantai pecah, bila berjalan je lantai pecah tu. Kes kemiskinan yang kita rasa
menyedihkan lah. Selalunya saya suka pilih benda-benda ni untuk share dengan saudara supaya kita ada hati dan kita ada lebih rasa ketika kita susah. Supaya taklah kita kata kerana kita susah maka kesusahan orang lain bukan tanggungjawab kita. Supaya dengan kita tarbiah diri kita, kalaulah bala ini Tuhan turunkan untuk mentarbiah kita saudara, biarlah kita tarbiahkan diri kita hari-hari supaya Tuhan menerima hakikat bahawa kita dah cukup belajar dengan ujian ni, supaya tidak dipanjangkan lagi tarbiah COVID-19 ni. Kalau betul lah dia diturunkan untuk mentarbiah manusia yang cuai, buktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita telah pun insaf dan kita telah ditarbiah hati nurani kita dah berubah menjadi orang, tuan-tuan, menjadi insan dan menjadi hamba. Dalam kes ni sedih juga baca kisah makcik lantai rumput ni. Kemudian batal apa tu, Mahfuz? Apa? Ya, walaupun di Indonesia sedih tuan-tuan, dia masak untuk 60 orang makan, dibatalkan ordernya tu. Saya pernah baca kes ni juga di Kuala Lumpur beberapa bulan. Saya pilih ni kerana saya cari balik kes yang di KL tu tak ada. Orang tu order makan lepas tu batal. Sedih kata orang susah ketika mereka menempah makanan ni tuan-tuan, dengan harapan mendapat sedikit keuntungan. Jadi jangan berlaku di negara kita, kerana seorang kita renung benda ni kita akan dapat lihat ketika ramai orang berada dalam kesusahan, ada juga kezaliman dan kekejaman berlaku ketika orang lain sedang susah. Ini sedih ni. Saya tak tengok video dia. Kalau saya tengok video dia, mungkin saya tak sanggup habiskan video dia. Saya tengok statik foto dia je, bagaimana dia masak bertungkul lumus untuk 60 tempahan tu. Tiba-tiba dah siap semua, orang tu kata batal. Meraung dia tu, orang susah betul. Saya rasa bergolok bergadai dia nak dapat modal untuk menyediakan tempahan yang diminta, dan kemudiannya tempahan tu dibatalkan. Dan gambar yang terakhir tu gambar kanak-kanak tu saudara, dengan mas tu. Saya teringat kata cerita Syarif Kadir dalam Facebook dia, SAK ni, Syarif Abdul Kadir, dalam Facebook dia ketika awal-awal PKP tu, bagaimana dia menemukan seorang budak di taman yang termenung berseorangan tu. Dan Syarif Kadir tanya, buat apa sini dik? Dia kata, tunggu kawan-kawan. Mana kawan-kawan? Kawan-kawan sedang belajar online. Kenapa tak belajar online? Saya tak ada komputer, saya tak ada laptop. Kemudian dia tunggu kawan-kawan dia untuk mendapat update apa yang cikgu sedang ajar. Dan kata Sahril, sambil menunggu kawan-kawan dia tu, dia punya mask tu pun dia ikat sambung-sambung. Mask pun dia tak perlu miliki, dia tak mampu nak miliki seperti apa yang dipakai oleh kanak-kanak ni. Dan kemudiannya tersebar tagline Sahril tu, kemiskinan is real tu. Miskin is real tu. Ini adalah gambar miskin betul tuan-tuan. Walaupun kita buang pakai. Tapi bagi yang tak berupaya, foto budak tu memberi gambaran bagaimana tahap ujian yang kita lalui. Itulah saja tuan-tuan, saya share dengan saudara supaya dengan berkongsi sedikit segmen hati nurani ni tuan-tuan, kita dapat tarbiah diri kita melalui foto-foto dan berkongsi penderitaan orang lain. Kes Rabbit Leo ni saya anggap selesai. Hanya dah jumpa dah kemelut dia. Tak berlaku dia dengan Eskom. Malah Eskom kata kalau nak pergi, Eskom boleh escort pun. Malah polis kata memang Rabbit Leo diberi bantuan pun daripada hari pertama sampai. Jadi tak perlu kita fitnah polis dan kita fitnah Eskom. Yang timbul salah faham adalah kerana prosedur dia dengan pejabat daerah. Kerana seorang ada seperti Rabbit Leo, dia tak biasa dengan dasar majlis perbandaran ataupun PBT, pihak berkuasa tempatan, dan komunikasi beliau dengan pegawai daerah juga tidak bermula dengan baik. Jadi di situ timbul saya anggap kedua-dua selesai cara baik. Atau orang tua atau pegawai daerah tidak akan dilantik sebagai pegawai daerah kalau dia bukan seorang yang mahir dalam komunikasi sosial. Jarang orang yang sombong, bongkak dan besar kepala menjadi pegawai daerah. Jadi saya fikir seorang dilantik sebagai pegawai daerah dan seorang yang mulia seperti Rabbit Leo pasti boleh menyelesaikan benda ni. Hal ni hanya teknikal je saudara, iaitu memohon kebenaran, melihat kawasan yang dipasang tapak tu adalah milik orang atau tidak. Dan kalau kawasan perairan tu perlu dapat kebenaran daripada pihak mana sebelum dipacak. Saya fikir benda ni akan selesai je, kerana saya fikir macam ni tuan-tuan, itu adalah hikmah. Apabila dia didedahkan, dia menyedarkan banyak pihak. Bagaimana selepas ni orang yang nak menjadi NGO, nak menghantar bantuan, dia faham prosedur. Orang yang membuat prosedur pula, dia faham tolak ansur yang perlu dia lakukan setelah melihat respon netizen mengenai perlunya pegawai-pegawai kerajaan tidak terlalu strict
dan tidak terlalu bertegas dengan peraturan ketika aktivis-aktivis kemanusiaan sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah orang lapar. Terima kasih kepada Pesuruhjaya Polis Sabah yang telah memberi komitmen akan memberi kerjasama terus kepada Abid Liu. Dan terima kasih juga kepada Eskom yang mengatakan bahawa sekiranya Abid Liu akan berada di kawasan-kawasan berisiko tinggi pun dia akan menerima bantuan dan kerjasama. Dan terima kasih juga atas nasihat bahawa MKN adalah kunci bagi mereka yang ingin mendapatkan misi yang besar berisiko tinggi. MKN adalah kunci untuk kita mengadakan rundingan. Saya fikir dalam tahap ni semua orang, tuan-tuan, polis pun tak mahu mendengar ada cerita orang lapar. Kerana kelaparan akan menghasilkan kecurian, kelaparan akan menghasilkan jenayah. Bagi polis pun faham, beri orang makan berarti orang tidak akan mencuri. Beri orang makanan berarti jenayah akan berkurangan. Polis pun faham, lebih banyak misi kemanusiaan dihantar kepada orang-orang yang susah, terutama seperti Bajau ni, atau orang miskin di pulau-pulau. Ini mengurangkan risiko mereka melakukan kejenayah. Dengan makanan yang cukup, tuan-tuan, bagi mereka yang tinggal di laut, mereka tidak akan mencari rezeki dalam keadaan kurang makan dan melakukan aktiviti menyelam. Kerana orang-orang ni semua menjadukan aktiviti menyelam, mencari ikan dan udang karang. Di mana dalam keadaan kelaparan dan sekiranya mereka mengambil risiko yang tinggi untuk terus mencari rezeki, dia akan menghasilkan juga bencana dan kemudian akan menyusahkan juga pihak berkuasa. Semua orang faham, tuan-tuan. Kelaparan adalah punca bagi segala benda. Selesaikan kelaparan berarti anda menyelesaikan jenayah. Selesaikan kelaparan, anda menyelesaikan risiko kematian. Itu yang saya anggap kata tak ada masalah tu. Semua orang yang dewasa dan mereka yang memegang jawatan yang tuan-tuan bukan pendek akal tu. Mereka adalah orang-orang yang teruji, yang telah pun menunjukkan prestasi luar biasa dalam perkhidmatan. Barulah boleh menjadi Pesuruhjaya Polis Sabah. Barulah boleh menjadi Komandan Eskom. Dia cara kes ni selesai je. Kita bersangka baik dan kita doakan je lah. Dengan tu saya minta saudara baca Al-Fatihah saja kerana kita ada berita mengenai orang meninggal tu. Kita ada berita mengenai sebuah rumah amal yang pesakitnya yang terdiri daripada remaja yang mengandung luar nikah dengan bayi-bayi yang kecil yang dibesarkan kerana dilahirkan luar nikah juga kena COVID-19. Jadi kita doakan semoga Allah mudahkan mereka. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ibu bapa kita kalau ada yang dah meninggal, saudara mara kita, sahabat handai kita, kepada semua orang Islam lah. Al-Fatihah.